Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan memetangkan kebudayaan dan tamadun Melayu CFT 1022. Saya Syaifuddin Ashraf bin Ibrahim. Nombor kad metrik C23A1679 dan nama pensyarah Puan Aifidatul Sargwani binti Afandi. Pengenalan konsep identiti asas kepada kebudayaan dan ketamadunan Melayu mengagumi pelbagai prinsip adat asan dan kepercayaan yang membentuk asas kehidupan dan budaya orang Melayu. Identiti Melayu tidak terhad kepada ciri etnik atau fizikal. Ia lebih berkaitan kepada warisan budaya yang kaya dengan penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Manakala konsep jati diri Melayu pula menjadi tiang utama yang menyokong kebudayaan dan ketamadunan masyarakat Melayu. Ia merentasi lebih daripada sekadar ciri fizikal atau etnik, melibatkan penghayatan terhadap nilai-nilai kepercayaan, tradisi dan identiti kolektif yang unik kepada masyarakat Melayu. Penyataan masalah terbahagi kepada tiga. Yang pertama, apakah status kedudukan bahasa bangsa lain di Malaysia? Yang kedua, mengapa Islam menjadi agama utama berbanding agama lain yang ada? Dan yang ketiga, pertahanan identiti kebudayaan Melayu. Seterusnya, persoalan kajian yang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, apakah isu kritikan bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama rasmi utama negara? Yang kedua, bagaimanakah isu kritikan bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama rasmi utama negara? Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti isu kritikan bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama rasmi utama negara. Yang kedua, mengkaji isu kritikan bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama rasmi utama negara. Seterusnya, kita beralih kepada batasan. Kajian ini memukakan kepada perspektif masyarakat kesepaduan sosial, pengaruh terhadap hak asasi manusia serta keseimbangan antara identiti kebangsaan dan hak-hak minoriti. Dengan menganggap isu ini, kita dapat memahami bagaimana perubahan sosial, perbandingan dengan negara lain dan dinamika politik memainkan peranan penting dalam menentukan kedudukan bahasa Melayu dan Islam dalam konteks Malaysia yang majmuk. Metodologi kajian. Metodologi ialah suatu prosedur yang digunakan untuk mengkaji subjek yang dikaji. Yang pertama, saya menggunakan reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenai kritikan bahasa dan agama di Malaysia. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada masyarakat majmuk setuju akan bahasa dan agama yang digunakan secara iaitu bahasa Melayu dan Islam, serta cara bagaimana identiti Melayu masih wajar menjadi budaya utama dalam negara Malaysia. Yang kedua, saya menggunakan rujukan perpustakaan. Selain itu, untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan, saya telah membaca pelbagai sumber seperti buku, blog dan sumber di internet. Kesimpulannya, bahan-bahan yang saya peroleh membantu saya menyiapkan kerja kursus ini. Seterusnya, analisis kajian. Bahasa dan agama rasmi negara merupakan dua elemen penting yang memainkan peranan sentral dalam membentuk identiti nasional, budaya dan politik suatu negara. Analisis kajian terhadap status bahasa dan agama rasmi sebuah negara memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum, sejarah, sosial, budaya dan politik yang mempengaruhinya. Pertama sekali, agama dan bahasa sering menjadi asas identiti bangsa. Bahasa adalah alat utama komunikasi yang membolehkan warga negara berinteraksi dan bersatu. Konstitusi atau undang-undang dasar sering menetapkan bahasa rasmi negara dan pengiktirafan rasmi bahasa menjamin hak linguistik warga negara
dan menegaskan jati diri nasional. Bahasa rasmi negara ditarikkan sebahagiannya oleh sejarahnya. Bahasa yang telah lama digunakan dalam perniagaan, sastra dan kebudayaan biasanya dianggap sebagai bahasa rasmi. Proses kolonialisasi, pembentukan negara dan perkembangan politik semuanya mempunyai kesan yang ketara terhadap penerapan bahasa rasmi. Untuk menetapkan bahasa rasmi dalam suatu negara, ia boleh menjadi sukar kerana kepelbagaian bahasa di negara itu. Pemerintahan di negara-negara dengan keagamaan, bahasa dan etnik sering menghadapi cabaran yang sukar untuk memastikan semua komuniti bahasa menerima representasi yang adil dan mengiktiraf hak mereka. Penutup kritikan terhadap penggunaan bahasa Melayu dan Islam sebagai bahasa dan agama rasmi negara adalah sebuah isu yang rumit dan sensitif. Aspek budaya, sejarah, politik dan identiti negara adalah subjek pembincangan. Memandangkan agama dan bahasa membentuk jati diri dan kesatuan Malaysia adalah penting untuk mengambil kira kepelbagaian budaya, etnik dan agama yang wujud di Malaysia. Malaysia adalah negara yang pelbagai kaum dan agama yang perlu memastikan hak asasi setiap orang dihormati dan dilindungi tanpa mengabaikan kepelbagaian. Dalam situasi seperti ini, kritikan dan cadangan boleh membantu dalam membaiki sistem dan memastikan kesamaan di semua peringkat masyarakat. Akhir sekali, adalah penting untuk diingat bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan budaya, bahasa dan agama yang pelbagai. Malaysia boleh terus maju sebagai sebuah negara yang progresif dan harmoni dengan memperlukan keadilan, kesamaan dan perpaduan. Itu sajalah perbincangan yang saya dapat simpulkan daripada isu kritikan bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama rasmi utama negara. Sekian, terima kasih.